bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Terbaik sahabat semua, ini dia mesej terkini daripada YB Rafizi Ramli. Sahabat-sahabat semua, saya pasti kalau pembangkang PAS dan juga Bersatu Pertikaian Nasional mendengar apa yang dinyatakan oleh YB Rafizi ini, pastinya mereka akan meroyan selepas ini dan akan memusingkan segala apa yang dinyatakan oleh YB Rafizi Ramli. Jadi menarik untuk kita dengar bersama sahabat-sahabat semua, ya, apakah kenyataan ataupun mesej yang disampaikan oleh YB Rafizi Ramli ini. Tapi sebelum kita teruskan dan menonton video ini, jangan lupa juga untuk terus support Alright Napa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. So, mari kita ikuti dan juga tonton bersama kenyataan terkini kita YB juga Rafizi Ramli. Diberi tanggungjawab untuk melaksanakan salah satu daripada cornerstone ataupun tumpuan utama kerajaan, iaitu membasmi kemiskinan. Dan ia bukan tugas yang mudah, dan dia menjadi salah satu tumpuan, dan kita akan terus berlari dan terus terpaksa kita juggling antara tugas biasa yang Kementerian Ekonomi dan EPU dan DOSM biasa kepada tugas-tugas yang kita tak biasa buat, iaitu melaksanakan terus program-program ini. Dan tambah lagi dengan segala yang berlaku ini ialah tugas kita merencanakan perubahan-perubahan struktur ekonomi melalui Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Dan sebahagian besar beban itu terletak di bahu kita, terutamanya dalam membangunkan dasar-dasar daripada secara konsep kepada kajian, kepada pembentangan, dan bila diluluskan, besar kemungkinan dia berbalik pada kita untuk dilaksanakan. Jadi saya harap saudara-saudari macam yang Tok Mi sebut tadi, saudara-saudari mula membiasakan diri dengan marathon. Datuk Seri Uzair tak ada, dia runner. Tapi zaman dulu-dulu yang masa zaman saya berlari dengan kerap tiap-tiap hari, the rule in running long distance is to really time your pace. Jadi kesilapan paling besar selalunya terlebih laju awal. Sebab dia akan pancit lah, memang dia akan pancit kan. Jadi saya berharap saudara-saudari dah mula membiasakan diri dengan rentak berlari. This is a marathon. Satu cara dia ialah supaya kita tidak melihat tugas ini sebagai satu one-off. Kerana itu akan ada kesan yang besar kepada psikologi kita. Kalau kita rasakan benda ni hanyalah extra-curricular, dia one-off, lepas ni saya boleh balik seperti sebelum ini, then I think you will pancit. Because it's not one-off. Dia masalah ni tak pernah habis. Lepas satu, lepas satu. Dan lepas pun kita rasa kita dah menyelesaikan tanggungjawab kita dalam membentangkan dasar dan mendapat kelulusan dasar untuk dilaksanakan, kita juga bertanggungjawab untuk memastikan pelaksanaan itu berlaku dengan baik. Dan bila kita mula melaksana, seperti mana pengalaman kita dengan IPR contohnya, kita juga akan dapat tahu banyak perkara-perkara yang hanya kita akan temui semasa kita melaksanakan. Dan oleh kerana perkara itu adalah menjadi tanggungjawab kita, kita perlu selesaikan dan bertempur dengan setiap satu perkara-perkara yang hanya timbul semasa pelaksanaan. Dan sekarang pun selepas 7 bulan, ada beberapa perkara-perkara besar yang mungkin saya ingat di peringkat kita ataupun di peringkat masyarakat yang masih belum jelas kesan dia. Dalam perjumpaan saya baik dengan pimpinan kerajaan yang lain daripada Perdana Menteri dan yang lain-lain, juga apabila saya menghadap duli-duli tuanku, Raja-Raja Melayu, sama juga dengan pasaran dan juga dengan
orang korporat. Ada beberapa perkara yang kita usahakan itu sebenarnya akan ada kesan besar kepada negara dan masyarakat di masa akan datang, yang saya ingat kita sendiri pun mungkin we haven't got the hang of it, how important it is. Contohnya seperti yang Tok Mi sebut tadi, kita dengan DOSM diberi tanggungjawab mengusahakan padu. Walaupun padu pada dasarnya hanyalah satu pangkalan data, tetapi ia akan merubah pendekatan sosioekonomi negara secara drastik dalam tempoh 50 tahun berbanding 50 tahun yang lepas. Bermakna dengan wujudnya padu, kerajaan akan mempunyai pilihan-pilihan pendekatan yang sebelum ini tidak pernah ada. Pendekatan untuk kita beralih daripada bantuan terujaan untuk melihat bagaimana perkara ini akan dilakukan. Sudah tentu kita lebih berhati-hati kali ini supaya kita tak pergi dan kita tak pakai umum saja. Sebab itu kalau orang tanya bagaimana perinciannya, bagaimana nak buat, saya harap saudara-saudari sudah pun membiasakan diri bahawa ada perkara yang kita boleh umum secara dasar terlebih dahulu, ada perkara yang kita kena simpan dan kita bangunkan, dan yang penting apabila ia dilancarkan, ia berfungsi seperti yang kita telah rancang. Jadi walaupun orang akan sehinggalah proses ini selesai, padu diselesaikan dan keputusan-keputusan mengenai subsidi bersasar dan penstrukturan semula sistem bantuan sosial di negara ini berlaku bermula tahun depan, dia akan ada banyak yang mungkin bertanya, ada yang banyak kritik, ada yang banyak cynical, tapi itu adalah sebahagian daripada asam garam kita sebagai pembuat dasar dan pelaksana. Begitu juga dalam bulan Ogos, kita insya-Allah akan membentangkan dasar gaji progresif pada secara konsep dahulu. Ia satu perkara yang tidak pernah dicuba oleh mana-mana pentadbiran sebelum ini. Saya tahu kalau dalam satu bilik 10 orang saya tanya, 9 orang kata ini takkan jadi, ini akan gagal. Akan ada macam-macam cynical. Saya selalu sebut bahawa dalam politik dan pentadbiran, mentadbir sesuatu, bukan saja negara lah, mentadbir organisasi, dia macam main American football. Saya tak pernah main American football lah, tapi dia sebenarnya kalau nak faham dia macam main American football, you move from the first 10 yard to the second 10 yard to the third 10 yard. So fokus kita ialah move untuk bergerak ke depan satu langkah ke satu langkah ke satu langkah. Perkara-perkara besar yang mengubah masyarakat dan ekonomi tidak pernah berlaku dengan satu dasar. Dia tak pernah berlaku dengan satu keputusan dan dia jadi terus. Dia berlaku dengan satu keputusan, mula tak lepas, mula pergi balik, kemudian bermula, dia modify sedikit. Sebab itu bagi saya, walaupun dasar gaji progresif ini dilihat sebagai terlalu bercita-cita dan orang tak nampak sebenarnya bagaimana ia boleh berlaku, tapi kita juga tahu setiap 5 tahun apabila kita sediakan rancangan Malaysia 5 tahun, kita tahu bahawa masalah struktur utama negara ini ialah soal gaji. Kerana kita ketinggalan berbanding dengan ekonomi-ekonomi lain dari segi berapa banyak hasil ekonomi yang dijana itu yang kembali kepada pekerja-pekerja. Banyak masalah-masalah struktur lain dari segi nilai tambahan kepada ekonomi, dari segi kemahiran pekerja-pekerja yang seterusnya berkait dengan pertumbuhan ekonomi, banyaknya dia kembali kepada persoalan gaji. Dan sebelum ini, pentadbiran-pentadbiran yang lepas mengambil pendirian, benda ni susah nak buat, tinggalkan, tak apalah dia pandai-pandai sendiri.
Sekarang kita dah tahu bahawa dia tak berlaku dengan sendiri. Ia perlukan dasar kerajaan yang membimbing, ada tempat yang perlu ada carrot, insentif, ada tempat yang perlukan stick, yang kita perlu pastikan bahawa beberapa peraturan mengenai gaji itu mesti dipatuhi. Jadi insya-Allah itu juga satu garis dasar yang cukup besar kepada kita. Saya tahu pasukan kita sedang bertungkus lumus menyediakan kertas dasar itu, dan kemudian kita akan bandingkan dengan pandangan-pandangan kementerian dan agensi yang lain, dan akhirnya keputusan itu akan dibuat oleh kepimpinan tertinggi negara di M10. Dan apapun keputusannya, saya yakin akan menginjak kita ke the next 10 yard mengenai soal gaji di negara ini, dan insya-Allah itu akan menambahkan lagi beban tugas kita selepas ini. Ada beberapa perkara yang mungkin belum dapat dirasai kesannya secara menyeluruh, tetapi telah menyumbang besar kepada perancangan dan hala tuju ekonomi negara. Contohnya, usaha-usaha kementerian yang bersabit dengan peralihan tenaga sebenarnya menjadi salah satu daripada tulang belakang utama dasar-dasar kerajaan yang bersabit ekonomi dalam tempoh 4-5 bulan yang lepas. Dan walaupun ia akan diumumkan dan dilancarkan secara berfasa, perkara itu sudah mula dilihat oleh pasaran. Jadi tumpuan kita untuk menstrukturkan kembali ekonomi melalui peralihan tenaga, mengambil kira kelebihan-kelebihan yang Malaysia ada, yang itu tidak akan berlaku kalau tidak kerana tugas dan juga peranan yang baik yang telah dimainkan oleh rakan-rakan kita dalam bahagian-bahagian yang terbabit di Kementerian Ekonomi setakat ini, yang telah berjaya mencapai keputusan-keputusan besar yang kita tersangkut lama. Kita tidak boleh nak bergerak ke depan tanpa keputusan-keputusan besar itu, dan ia berjaya dibuat dalam tempoh 2-3 bulan sahaja. Jadi insya-Allah yang itu pun nanti akan mula ada kesan kepada rakyat dan juga kepada pertumbuhan ekonomi. Dan sebahagian daripada saudara-saudari yang di EPU banyak terlibat dengan inisiatif pendapatan rakyat. Kalau dilihat, mungkin ada yang the detractors outside tu dia tidak nampak kenapa inisiatif pendapatan rakyat ini penting. Pendekatan kerajaan sebelum ini ialah memberi bantuan. Dia tidak bersifat terlalu fokus kepada penjanaan pendapatan yang sustainable. Saya mengambil kiraan mudah. Setakat ini daripada economics, the basic economics yang kita lakukan untuk menentukan template ini kan, dan kalau melalui insan kita tahu bahawa sekurang-kurangnya setiap hari seorang penerima akan dapat menjana pendapatan sebanyak RM100 setakat ini sekurang-kurangnya. Ada yang 600, ada yang 400 ringgit sehari itu rezeki dia lah. Tapi setakat ini kita selesa bahawa sekurang-kurangnya seorang penerima dapat 100 kan. Mengikut economics kita untuk Intan, dan yang seterusnya akan dilancarkan di Putrajaya bulan ini kan. Sekurang-kurangnya dia akan dapat secara purata dalam RM50 sehari sekurang-kurangnya. Selepas mengambil kira kitaran penuaian hasil dan kemudian dibahagikan, sekurang-kurangnya RM50 sehari. Dan kalau mereka yang ihsan itu kerana top up daripada kerajaan, memang dia akan dapat pun sama sekurang-kurangnya RM50 sehari kan. Jadi kalau kita ambil lah kita ambil purata, campur semua purata,
jangkaan kita ialah setiap penerima akan dapat sekurang-kurangnya RM50 sehari penjanaan pendapatan baru tambahan daripada apa yang dia ada kan. Kalau tahun ini walaupun sasaran kita 100,000, kalau tahun ini, akhir tahun ini kita dapat capai 20,000. Maksudnya vending machine Insan 5,000 orang penerima, Intan dan Iksan yang lain tu kita campur, kita dapat 20,000 kan. Kiraan kasar dia mudah saja. Maksudnya setiap hari 20,000 orang penerima daripada IPR ini menjana pendapatan tambahan untuk keluarga mereka RM50. Yang itu 1 juta sehari tau. Yang dijana melalui IPR yang terus kembali kepada rakyat. 1 tahun RM365 juta. Jadi kalau kiraan dia mudah, saya daripada sektor swasta kan, kita orang kira profit and loss ya. So if you take that very simple, simplistic approach, all it takes is 20,000 penerima and menjana pendapatan minima RM50 sehari, yang kita dah tahu memang yang dapat tu lebih tinggi daripada RM50 sehari. Sebenarnya dalam tempoh 2 tahun kita berbalik modal sebagai kerajaan. It's 350 million a year penjanaan pendapatan tambahan, 2 tahun 700 juta. Dan itu satu pelaburan yang cukup baik untuk rakyat, kerana selain daripada penjanaan pendapatan tambahan ini, kerajaan juga ada aset-aset yang akan terus menjana pendapatan. 5,000 vending machine yang deploy di tempat-tempat strategik di seluruh negara adalah bersamaan dengan 5,000 kedai yang dibina. Kalau zaman dulu 20-30 tahun, 40 tahun yang lepas, masa itu mesin semua ni tak ada, pendekatan kerajaan ialah kena bina arcade mara lah, ataupun kena bina kedai-kedai, tapi dia kena sewa. Jadi zaman sekarang ini tak perlu dah bina arcade mara ke, bina kedai yang memerlukan modal yang besar. Kita letak vending machine kerana hasil dia itu adalah lebih tinggi daripada berniaga di kedai. Jadi 5,000 vending machine ini adalah aset kerajaan yang akan kekal di sana, yang akan terus menjana bantuan kepada penerima-penerima di masa-masa akan datang. Begitu juga dengan Intan. Apabila Intan mula dibuka di seluruh negara, rumah-rumah hijau, fasiliti pertanian moden ini sebenarnya milik kerajaan. Dan selain daripada kita akan terus boleh memberikan peluang pekerjaan kepada golongan B40 dan miskin tegar dalam tempoh yang akan datang, kerana aset itu ada dan economic model itu berjalan insya-Allah, kerana the dollars and cents make sense. Ia juga akan memastikan bahawa kita berjaya mempercepatkan peralihan pertanian moden di negara ini. Jadi saya harap dalam tempoh yang singkat, 6-7 bulan, kemudian kita ada 5-6 bulan akan datang, selalunya mereka yang bertempur dengan sesuatu misi itu, dia tak sedar apa yang berlaku di luar. Sebab we are so focused with the deliverable yang kita kena laksanakan. Dan dia selalunya tak ada quick gains yang boleh dilihat serta-merta. Tapi saya harap seperti tradisi EPU yang lepas-lepas, the beauty of working at the Central Planning Agency like EPU, and now DOSM is becoming the Central Data Agency. The beauty is this: while you may not feel or get the recognition as you are doing it, and it's by nature is a place where you cultivate unsung heroes because you are planners. You won't get the limelight seperti mana orang lain semua, but I hope in the future, as you grow older and you move on to other tasks and challenges in life, you can look back and say, I was there when this happens. Itu sebenarnya the real ethos of EPU yang selama ini, selama 50-60 tahun, that at the most important junctions of the country,
successive leadership of EPU. While the public may not remember them, they don't go on and become public figure, but successive EPU leaderships were there in those critical moments to assist the country make the pivots from time to time. And this is how this country has been developed up to this point. Jadi saya berharap saudara-saudari, walaupun semua kepenatan lah, saya sampai-sampai saja, I think every day less and less of a smile every day. Kerana I know it's tiring dan dia seperti endless lepas satu-satu kan. I hope you understand that actually the reward is when it happens. Bagi mereka yang bekerja dengan IPR kan, saya tahu kerja ni penat betul sebab dia cerewet. We have to beg untuk satu space untuk vending machine. It's actually agak memenatkan lah. Kita nak bantu, kita nak bina fasiliti pertanian, tapi kita kena merayu dan merangkak ni kepada semua orang nak bagi tolong lah bagi. So I know how it feels. Tetapi saya harap saudara-saudari juga rasa 3-4 years down the line, as you move around the country and you start seeing this, you know that I have a hand. It's my team's work that allow this to happen. Dan insyaAllah, I think there is a much better fulfillment for any career than any kind of monetary or reward yang we can get dalam tempoh yang pendek ini. Jadi, insyaAllah, I think it will not get better. Dan keadaan itu makin bertambah laju dan laju, dan saya berharap bila kita sudah mula bergerak daripada peringkat keputusan dasar kepada pelaksanaan, selain daripada dia makin berat kepada terutamanya kepada EPU dan DOSM, itu akan membuka sedikit ruang kepada saya untuk mula menumpukan kepada agensi-agensi yang lain. Jadi I don't have much good news. Bonus nak umur pun tak ada. Kerja kurang pun tak ada, cuti pun lambat lagi. Kan? Jadi saya hanya boleh melahirkan rasa terima kasih dari saya sendiri, daripada Perdana Menteri. Saya maklumkan kepada KSU dan Menteri ada sebut pada saya kadang-kadang dia kesian juga kepada EPU dan Kementerian Ekonomi sebab dia tahu banyak kerja. Dia tahu tugas itu sangat banyak dan dia datang sekaligus. Jadi dia pun ada beritahu, he's fully aware that petugas dan pekerja kaki tangan di Kementerian EPU have to go through long hours dalam tempoh-tempoh ini. Saya hanya harap bahawa kita tahu bahawa fungsi dan peranan kita itu cukup penting. And itu dia sahabat semua, ucapan dan juga mesej daripada YB Rafizi kepada staf-staf di Kementerian Ekonomi, sahabat-sahabat semua. Jadi kita tahu, ya, walaupun Kementerian Ekonomi ini tidak nampak secara mata kasar ya apa yang mereka lakukan, tapi mereka adalah nadih kepada pembangunan ekonomi negara kita. Ya, berbagai inisiatif, berbagai perancangan yang mereka sedang usahakan, dan kita mengharapkan apa yang dirancangkan, apa yang sedang mereka lakukan hari ini membuahkan hasil. Kerana inilah harapan rakyat untuk melihat ekonomi kita sekali lagi membangun, ekonomi kita dapat dipulihkan ya seperti sebelum ini, yang mana ekonomi kita hancur, ekonomi kita teruk disebabkan satu ketika dahulu ketika Kerajaan Perikatan Nasional menutup ya ekonomi, mengunci rakyat, tidak dapat keluar, ekonomi tidak berjalan dan sebagainya. Jadi dengan segala usaha yang dilakukan oleh kementerian ini, jadi kita berharap ianya boleh membuahkan hasil dan rakyat ya mendapat manfaat daripada semua ini. Jadi terima kasih kita kepada kementerian ini, Kementerian Ekonomi khususnya, dan juga YB Rafizi Ramli, dan kita harap ya segala usaha
segala apa yang dirancangkan ya membuahkan hasil. Jadi sampai di sini saja saya ucapkan ribuan terima kasih kerana bersama dengan Ora Innova Channel. Sehingga itu izinkan saya untuk mengundurkan diri, tapi sebelum itu sekiranya sahabat mau Anda semua mau memberikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah, jangan menjadi seperti walon-walontit, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih, termasuk juga geng takut Anwar, GTA. Ya, apabila mereka memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di Laut Cina Selatan. Alright, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, kapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Ora Innova Channel. Saya kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.